Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa asril asrar. وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أته وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Hussein Seremban 2 dan juga yang diraikan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Pertama dan selama-lamanya mari sama-sama kita merafakkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita diberikan lagi nikmat yang begitu besar, iaitu nikmat berada di dalam Islam, yang mana Islam ini merupakan salah satu tiket untuk kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang orang yang hidup di atas dunia ini, apabila Allah SWT berikan kepada dia umur, berikan kepada dia nikmat, maka dia kena menggunakan nikmat yang dia ada itu untuk membawa diri dia masuk syurga. Tetapi Allah SWT ini, hidayah dia bukannya dia beri kepada semua. Seperti mana yang Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan, tetapi Allah Ta'ala boleh memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Ini bermaksud bahawa keimanan nikmat berada dalam Islam ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang kita dapat, dan juga kita kena kita guna syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini dengan kita mentaati perintah Allah SWT. Yang kemudian sama-sama kita bersyukur kerana Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita hari ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu, di mana yang kita tahu bahawa orang yang nak diberikan kebaikan oleh Allah SWT ini, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia kefahaman tentang agama. May yuridillahu bihil khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada dia, maka Allah Ta'ala berikan kefahaman tentang agama. Maka nak memahami tentang agama ini tidak lain, tidak bukan mesti melalui jalan kita belajar. Tidak ada lagi orang yang belajar, orang yang memahami agama dengan tidak ada belajar, dengan tidak melalui proses pembelajaran. Kita tengok sejarah-sejarah ulama kita dahulu, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, Imam Hanafi dan sebagainya. Mereka ini alim dalam pelbagai ilmu, dan mereka ada sejarah mereka menuntut ilmu, berpindah daripada tempat ke tempat yang lain. Ini menunjukkan mereka ni mujahadah mereka dalam menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahawa ilmu itu mestilah kena kita tuntut dan kita kena cari. Bahkan ada satu kisah seorang ulama apabila seorang raja berkata kepada dia untuk menyuruh dia pergi ke istana untuk mengajar. Dia kata, aku tidak akan pergi ke istana, melainkan sultan tersebut, raja tersebut mari berjumpa dengan aku, belajar dengan aku. Kerana ilmu ini bukanlah dia yang datang kepada kita, tetapi kita yang perlu datang kepada dia. Maka salah satu usaha untuk kita menuntut nak alim ini, kena belajar, kena menuntut ilmu, kena bermujahadah. Adapun ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala bagi dengan jalan tidak belajar itu kita panggil ilmu seperti ilmu laduni dan ilmu wahbi. Ini dapat melalui hasil daripada ilmu yang dia ada. Orang-orang yang alim, orang yang dah pandai ilmu, maka apabila dia ada ilmu, dia amal ilmu tersebut, hasil daripada ilmu itu Allah Ta'ala bagi ilmu lain, iaitu kita panggil ilmu laduni. Daripada itulah lahirnya ilmu-ilmu yang tidak dapat kepada orang lain. Jadi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Merupakan salah satu daripada taman-taman syurga
dan nikmat yang besar juga untuk berada dalam majlis ilmu ni. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan melihat sedikit sebanyak berkenaan dengan kitab Syarah Matan Ummul Barahin, salah satu daripada kitab akidah. Jadi yang saya pegang ini ialah kitab yang diedit oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, iaitu Syarah Matan Ummul Barahin. Kitab ini dia ada 2 jilid berbahasa Melayu. Jadi siapa yang nak dapatkan, dia boleh dapatkan di tempat yang kenaan lah, jadi kedai-kedai. Jadi kitab ini dia membincangkan berkenaan dengan satu kitab yang bernama Matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin ini dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi. Kita kenal dengan nama dia As-Sanusi ataupun As-Sanusi Al-Hasani Al-Maliki. Ini bermaksud dia ni berketurunan Nabi dan juga bermazhab Maliki. Jadi Imam Sanusi ni seorang ulama yang lahir pada kurun ke-9 Hijrah. Selepas pada zaman Imam Ghazali dan sebagainya, maka Imam Sanusi ni lahir pada kurun tersebut. Jadi dia banyak menulis kitab-kitab akidah, di antaranya Akidah Kubra. Daripada Akidah Kubra itu maka lahirnya kitab Matan Ummul Barahin. Jadi salah silah kenapa Imam Sanusi mengarang kitab Matan Ummul Barahin ini ialah pada kurun ke-9 Hijrah ni dia antara kurun kegemilangan umat Islam. Apabila umat Islam ini dia mencapai satu tahap kecemerlangan tamadun, maka ada berlakunya apabila tamadun itu maju, maka kerajaan Islam itu maju. Dan kota-kota di dalam kerajaan Islam juga mewah. Dalam masa sama ilmu juga disebar dengan meluas. Sebelum zaman dia juga lahirnya ulama-ulama ataupun sarjana-sarjana Islam yang mengembangkan ilmu-ilmu dari segi ilmu falsafah, ilmu matematik, ilmu astronomi dan sebagainya. Maka di kalangan umat Islam, di dalam keadaan umat Islam berada dalam kemewahan, dalam kemajuan, maka ilmu juga berada dalam tahap yang maju. Maka adanya dipanggil sebagai Baitul Hikmah, satu pustakaan, satu pusat untuk menterjemahkan kitab-kitab falsafah dahulu. Jadi apabila falsafah Yunani ini diterjemahkan oleh masyarakat Islam, sarjana Islam, maka sedikit sebanyak ilmu-ilmu falsafah ini masuk kepada masyarakat Islam, sehingga masuk ke dalam ilmu-ilmu lain. Jadi ada juga orang-orang yang lebih maka apabila berlakunya macam tu, ada juga orang yang lebih mementingkan ilmu falsafah berbanding dengan ilmu akidah. Ilmu akidah yang sebenar daripada Nabi tidak diutamakan. Mereka lebih utamakan ilmu falsafah, ilmu-ilmu yang logik dan sebagainya. Sedangkan ilmu-ilmu falsafah ini lebih kepada pemahaman yang tidak bertuhan. Ada juga fahaman-fahaman yang mengatakan bahawa manusia ini bukan berasal daripada tanah dan sebagainya. Jadi ia ada fahaman-fahaman yang bercampur dengan fahaman yang salah daripada Islam. Maka ramai ulama-ulama yang menolak, di antaranya Imam Al-Ghazali, di antaranya yang menolak fahaman ataupun yang mengiktiraf ulama sarjana-sarjana Islam yang banyak mentafsirkan kitab-kitab falsafah dan juga memasukkan falsafah dalam Islam. Maka dia akan mencampurkan fahaman falsafah tersebut dengan Islam, maka dia sedikit sebanyak menghilangkan ketulinan Islam mesti. Jadi apabila dah berlakunya macam tu, maka Imam Sanusi pada kurun ke-9 ini telah berada pada zaman tersebut, maka dilihat umat Islam ini lebih cenderung kepada ilmu-ilmu falsafah dan tidak memfokuskan tentang ilmu akidah, maka dia buat satu kitab yang bernama Matan Ummul Barahin. Apabila kita sebut matan ni, dia ringkaslah. Matan ni dia ringkas. Apabila kita sebut matan, dia satu kitab yang ditulis secara ringkas dengan tidak ada huraian yang panjang. Dia hurai dengan padat.
yang bernama Ummul Barahin. Ummul Barahin ini bermaksud ibu bagi segala bukti ataupun dalil. Jadi di dalam ini Imam Sanusi menulis kitab yang boleh memberikan penerangan kepada umat Islam pada ketika itu dengan menggunakan metod ataupun kaedah yang disusun oleh ulama Asy'ariyah dan juga ulama Maturidiyah, yang mana dia menggunakan metod seperti mana yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga ulama selepas dia seperti Imam Al-Haramain dan juga Imam Al-Ghazali dan juga Fakhruddin Ar-Razi. Jadi maka lahirnya satu kitab yang bernama Ummul Barahin ini. Apabila adanya kitab ini, Imam Sanusi lah orang yang pertama menyusun sifat 20. Sifat 20 yang kita mengaji di dalam kitab pengajian-pengajian kitab Jawi Melayu, dihasilkan orang mula-mula yang menghasilkan sifat 20 itu ialah Imam Sanusi dalam kitab Matal Mubrahim. Sebelum itu tak ada lagi sifat 20. Tak ada ditulis secara jelas di kitab-kitab ulama sebelum itu 20 sifat dan sebagainya. Cuma ada ditulis secara random. Lalu diambil oleh Imam Sanusi, letak dalam kitab dia letak 20 sifat. Maka 20 sifat ni juga dia menghuraikan setiap 20 sifat itu menggunakan dalil akal. Sebab itu dipanggil burhan. Burhan ini dalil-dalil akal. Jadi dia menggunakan dalil akal sahaja. Apabila kita tengok kitab ini, tak ada satu pun ayat Al-Quran dalam kitab dia ni. Dalil-dalil Al-Quran tak ada. Dia menggunakan dalil akal. Dalil akal itu juga berdasarkan dengan hadis dan juga Al-Quran. Cuma dia tak letak dalam ini dia ambil daripada mana dan sebagainya. Cuma kalau kita tengok syarahan dia ada ambil daripada mana. Jadi apabila Imam Sanusi dia susun kitab yang bernama Matal Mubrahim ini, dia memberikan kesan yang besar kepada perjalanan ilmu akidah selepas dia. Maka selepas daripada munculnya Matal Mubrahim, lalu dia adanya syarah-syarah yang menghuraikan Matan Mubrahim. Di antaranya Imam Sanusi sendiri mensyarahkan kitab dia ni, iaitu syarah Matan Mubrahim. Dan juga syarahan yang lain seperti syarahan dibuat oleh Imam Al-Hudhudi dan juga hasyiah daripada Hasyim Bajuri, Ad-Dasuki dan sebagainya. Jadi apabila dah famous kitab dia ni diperkenalkan oleh Imam Sanusi, maka sedikit sebanyak fahaman yang dibawa oleh Imam Sanusi ini terpengaruh oleh ulama-ulama Jawi kita. Di antara orang yang pertama menulis tentang sifat 20 ini ialah Hamzah Al-Fansuri dalam kitab tasawuf dia. Dan orang yang pertama yang menterjemahkan kitab ini ialah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bukan Bidayatul Hidayah tasawuf, tetapi Bidayatul Hidayah yang sifat 20 pada kurun ke-17. Di pada kurun ke-17 itu kitab sifat 20 ini telah muncul di kerajaan Melayu kita. Orang Melayu kita telah mula tulis kitab sifat 20 menggunakan bahasa Melayu tulisan Jawi. Maka selepas itu lahirnya kitab-kitab lain seperti Zahratul Murid, seperti Aqidatun Najih dan sebagainya. Aqidatun Najih itu terjemahan daripada Matan Mubrahim. Dan juga kitab-kitab lain sifat 20. Kebanyakannya menggunakan kaedah yang dibawa oleh Imam Sanusi. Jadi kaedah yang dibawa Imam Sanusi sifat 20 ini diguna dan diakui oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dan dikira sebagai salah satu kaedah untuk kita belajar akidah. Apabila pergi ke pondok ke, pergi ke madrasah ke, nak belajar apa? Nak belajar sifat 20. Maka kitab yang dibawa untuk kita ialah Matan Mubrahim. Kalau bukan Matan Mubrahim pun kitab-kitab syarahan kepada dia. Ini menunjukkan bahawa kitab dia ni merupakan satu kitab yang terkenal, yang digunakan oleh pelbagai institusi di Islam di dunia dan diakui sebagai satu kaedah yang sesuai untuk kita belajar sifat 20. Satu fahaman daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan ini berketepatan dengan kita punya mazhab di Malaysia ini, seperti mana yang ditetapkan oleh JAKI. Kita punya akidah mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi apabila ada orang yang menolak sifat 20 ini, maka dia menolak fahaman-fahaman daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada juga orang yang mengatakan sifat 20 ni di antara kitab yang
sudah tidak relevan untuk kita belajar kerana ada dalil-dalil yang tidak difahami dan sebagainya. Maka apabila dia tu tidak mahu belajar sifat 20, kita tidak wajibkan semua belajar sifat 20. Allah Ta'ala tidak wajibkan dalam Al-Quran, hendaklah kamu belajar sifat 20, tidak. Tidak perlu belajar. Dan juga Allah Ta'ala juga tidak mewajibkan dalam Al-Quran untuk belajar Tauhid 3. Tak ada juga. Tauhid 3 ialah satu fahaman yang dibawa oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sifat 20 diijtihadkan oleh Imam Sanusi. Semuanya diijtihad oleh ulama. Tetapi yang Allah Ta'ala suruh ialah untuk supaya kita beriman. Beriman percaya kepada Allah. Itu sahaja. Kalau dia ada satu kaedah yang boleh mendekatkan diri untuk kenal Allah, maka kaedah itu diterima. Tetapi kaedah sifat 20 ini diakui oleh semua ulama Asy'ariyah. Kaedah ini baik untuk belajar akidah. Cuma kalau dia kata saya tak nak belajar sifat 20, saya tak nak belajar, saya dah faham tentang akidah walaupun saya tak belajar. Itu terserah. Walaupun dia kata saya pandai tetapi tak belajar, itu terserah kepada dia. Cuma jangan dia mempertikaikan apa yang orang belajar. Itu keimanan dia itu terserah kepada dia. Apabila dia mati barulah tahu iman dia betul ataupun tidak. Cuma apabila dia berkerah untuk tak nak belajar, kita tak nak paksa. Kerana ilmu sifat 20 ini bukan wajib, dia hanya jalan sahaja, kaedah sahaja. Kalau ada 10 lagi kaedah yang sama dengan sifat 20, maka silakan untuk belajar. Cuma kita berpegang dengan jalan ini kerana dibawa oleh ulama-ulama kita. Ramai nenek moyang kita belajar sifat 20 ini dengan ulama Jawi, ulama-ulama Arab-Arab yang juga syekh-syekh yang belajar di luar negara. Jadi kita tidak, ulama-ulama Jawi ini mereka lebih tidak membuat satu islah di dalam agama. Apabila mereka dah disampaikan kepada dia, dibagi tahu oleh guru dia belajar sifat 20 sekian-sekian, maka ulama kita dia ambil sifat 20, dia buat kitab sifat 20. Mereka tidak buat satu kitab lain ataupun tidak buat kaedah yang baru, tidak. Mereka membawa kaedah tersebut dan guna kaedah tersebut. Jadi kita juga menggunakan seperti mana ulama diguna, maka saya pun lebih cenderung kepada fahaman yang dibawa oleh ulama kita. Tapi apabila orang kata tak relevan belajar sifat 20 ni, maka dia kena bagi tahulah kenapa tak relevan, dan dia kena bagi tahu apa yang lebih baik, kaedah mana yang lebih baik untuk dipelajari selain daripada sifat 20 ini. Baik. Jadi maka apabila ulama Melayu ini dia menulis kitab sifat dulu, maka kebanyakan institusi di Malaysia ini apabila nak belajar akidah, kita bawa pengajian sifat 20. Jadi sifat 20 ini ialah satu perbahasan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya di dalam kitab dia ni, dia bukan hanya bahas 20 sifat, tetapi dia bahas 50 sifat, iaitu 20 sifat wajib, 20 lagi sifat mustahil, satu lagi sifat harus. Cuma yang terkenal kita tulis di sini sifat 20. Cuma di dalam apabila kita tengok pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, dia tidak mengkategorikan 20 sifat ini sebagai sifat yang wajib belajar. Sebaliknya dia kata 13 sifat, iaitu apabila kita tengok 20 sifat, yang pertama sifat nafsiyah, ada satu sifat. Satu lagi sifat salbiyah, ada 5 sifat. Yang ketiga sifat ma'ani, ada 7 sifat. Yang keempat maknawiyah, ada 7 sifat. Jadi yang maknawiyah itu Abu Hasan Al-Asy'ari tadi dia kata belajar secara random sahaja, ataupun belajar secara ijmali sahaja, tak perlu belajar secara khusus. Tetapi ulama-ulama selepas daripada dia, Al-Baqillani dan juga Imam Al-Haramain dan juga Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa 7 sifat lagi itu juga perlu dibelajar. Maka Imam Sanusi ni ambil semua pendapat itu, letak jadi 20 sifat. Jadi barulah dinamakan sebagai 20 sifat. Baik. Jadi apabila
itulah itu punya pengenalan bagi kitab Matan Nur Barahin ini. Jadi dia harap semua dapat mengenal sebelum kita belajar Matan Nur Barahin ini, kita dapat kenal kitab ini asal-usul daripada mana, dan juga kita dapat kenal penulis dia dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan tengok permulaan kitab. Sebelum daripada kita memulakan kitab ini, seeloknya kita memberikan hadiah Al-Fatihah kepada yang pertama sekali kepada Rasulullah SAW, dan juga kepada ulama-ulama kita, dan khususnya kepada pengarang kitab ini, iaitu Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka permulaan daripada kitab ini, Imam Sanusi memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ini kebanyakannya menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia memulakan kitab dia. Di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ialah satu lafaz yang Al-Quran juga gunakan dalam ayat-ayat dia, dan juga di dalam surah-surah dimulakan juga Bismillahirrahmanirrahim setiap kali memulakan ayat, dan juga memulakan surah tersebut. Melainkan satu surah, iaitu surah At-Taubah. Di antara dalil yang kita boleh ambil daripada Al-Quran, seperti mana yang Allah Ta'ala kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti mana yang Allah Ta'ala kata, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta sekalian alam. Jadi nama Tuhan ini, Bismi ini bermaksud dengan nama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang kita mulakan kitab ini, yang ulama mulakan kitab ini, bermaksud dia memulakan pekerjaan dia, iaitu menulis kitab ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ataupun lagi Maha Mengasihani. Jadi penerangan bagi Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang apabila matan ini dia tidak memberikan penerangan tentang Bismillahirrahmanirrahim, apa maksud Bismillah itu, cuma dia berikan terjemahan sahajalah. Tetapi apabila dia adanya syarah, hasyiah dan sebagainya, banyak perbincangan berkenaan dengan Bismillah. Apa itu Ba, apa itu Allah, apa itu Rahman, apa itu Rahim. Jadi perbahasan dan juga penerangan berkenaan Bismillahirrahmanirrahim ini biasanya diterangkan ataupun dibahaskan mengikut bidang yang dia huraikan. Apabila kita hurai ilmu tasawuf, maka Bismillahirrahmanirrahim dihuraikan mengikut ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim apabila kita belajar ilmu fiqh, dihuraikan mengikut ilmu fiqh. Apabila kita belajar ilmu hadis, dihurai mengikut ilmu hadis. Apabila belajar ilmu nahwu dan juga ilmu bahasa Arab, dihuraikan bismillah ini mengikut ilmu bahasa Arab. Tetapi di sini kita nak hurai Bismillahirrahmanirrahim ini berketepatan dengan ilmu yang kita belajar, iaitu ilmu akidah. Jadi pertama sekali dia kata Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang kebanyakan ulama'nya apabila dinamakan sebagai Bismillahirrahmanirrahim, diletakkan Bismillahirrahmanirrahim, bermaksud dia menulis kitab, iaitu bermaksud saya menulis kitab, aku memulakan kitab ini dengan nama Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi Bismi di sini, nama di sini, apakah itu maksud nama? Ismi, Bismillah, apakah itu maksud nama? Isim itu nama, Allah itu nama bagi Allah. Jadi Allah ini ulama kata ialah satu nama, bukannya diri Allah. Allah itu ialah nama yang kita panggil sebagai ismul lizati wajibul wujud, nama bagi satu zat yang wajib ada. Jadi apabila ada nama, maka ada tuan nama dia sendiri. Isim itu nama dia, tuan dia itu siapa?
diri Allah, zat Allah. Sama juga kita panggil masjid ini, nama bagi masjid, Masjid Husain. Itu kita panggil isim dia. Adapun musamma dia apa? Ni benda ni yang kita duduk dalam ni kita panggil sebagai musamma dia. Jadi ulama kata, adakah benda yang sama isim tadi dengan musamma itu? Adakah nama dan juga diri tuan nama itu benda yang sama ataupun benda yang berbeza? Ada dua pendapat. Yang pertama, ulama kata nama dan juga tuan nama itu benda sama saja. Yang kedua, ulama kata berbeza. Nama dan tuan nama itu berbeza. Masjid Husain dengan diri dia yang kita tengok ini berbeza, kata ulama. Jadi apabila dah dua pendapat yang dikeluarkan oleh ulama, maka kita mengambil kesimpulan bahawa isim dan musamma ini kadang-kadang dia boleh sama dan kadang-kadang dia tidak boleh sama. Satu contoh yang kita boleh ambil, musamma dengan isim ni sama. Seperti mana kita kata Allah itu Tuhan yang tidak ada sekutu. Satu, Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Allah itu bersifat mengetahui. Allah Ta'ala itu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Allah di situ bermaksud apa? Yang kita sebut itu Allah itu nama. Yang kita katakan bahawa Allah itu bersifat mengetahui, kita nak kata nama itu mengetahui ataupun diri Allah itu mengetahui. Kita bukan nak kata tulisan Allah itu yang mengetahui. Kita nak beriktikad bahawa apabila kita kata Allah itu maha mengetahui, yang kita tuju ialah diri itu, Tuhan dia itu yang mengetahui. Itu yang sebenarnya. Apabila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan yang satu, tidak ada sekutu, yang kita niat itu ialah diri ataupun zat Allah Ta'ala, itu bukan nama dia. Jadi itu ulama kata kenapa nama dan juga patut ulama kata nama dan juga musamma ini boleh kadang-kadang merujuk kepada sama dan juga tidak sama. Dan apabila kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengetahui, maka kita kata Allah Ta'ala mengetahui dan sama juga zat dia itu juga mengetahui. Berbeza dengan apa yang contoh di dalam masjid ni ada tulisan Allah, tulisan Allah. Maka kita kata Allah dalam masjid ni cantik. Maksudnya apa? Perkataan itu cantik. Tulisan Allah itu yang cantik tu. Bukannya Allah Ta'ala itu yang cantik. Allah yang berada dalam masjid itu kita kata cantik. Bermaksudnya apa? Tulisan yang Allah itu dilukis ataupun ditulis dengan cantik dan juga elok. Bukannya bermaksud Allah itu bertempat dalam masjid. Itu salah, kerana Allah ni satu zat yang tidak bertempat. Jadi itu maksudnya nama di sini. Jadi apa yang kita kena faham di sini, secara akidahnya huraian nama bagi Allah Ta'ala ini, apabila disebut nama Allah, maka kita dua di situ, sama ada kita iktikad Allah Ta'ala yang sebenar ataupun nama isim dia itu, nama dia itu. Bukan nama yang kita nak, yang hakikinya ialah zat Allah SWT itu. Apabila kita sebut Allah, Allah, Allah ni, yang kita tuju ialah Allah yang sebenar itu, yang zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Baik. Jadi habis di situ. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik. Jadi pemurah di sini bermaksud, ulama kata al-mun'imun bijalaili anin ni'am. Ar-Rahman ini bermaksud Allah yang memberikan nikmat, yang Maha Pemurah bermaksud Allah Ta'ala yang memberi nikmat kepada semua makhluk. Allah yang bernama Ar-Rahman ini memberikan nikmat kepada semua benda.
semua makhluk. Sebab tu kita panggil Ar-Rahman Al-Mun'imun Bijalaili An-Ni'min, bermaksud Allah yang memberi nikmat kepada semua makhluk. Tidak kira dia itu Islam, tidak kira dia itu orang kafir, tak kira dia itu binatang ke, semua dapat makan. Orang kafir pun dapat makan. Binatang sendiri pun kadang-kadang dapat makanan, dapat minuman. Kadang-kadang orang kafir ni lebih kaya, lebih makan mewah daripada orang Islam. Kenapa? Kerana sifat Allah Ta'ala ni yang maha boros, ataupun kita panggil dalam bahasa kita boros lah. Maknanya dia beri tu dengan tidak berkira. Bagi. Tetapi nikmat yang dia bagi itu bukan nikmat yang special, bukan nikmat yang khusus, tetapi nikmat seperti nikmat makan, nikmat kaya, nikmat kesihatan, nikmat jawatan, nikmat dapat anak ramai, itu kita panggil nikmat yang secara umum sahaja Allah Ta'ala bagi. Nikmat ini didapati oleh semua orang. Jadi apabila kita tengok orang kafir, jangan kita cemburu ataupun jangan kita rasa pelik. Kenapa dia ni tidak beriman tapi Allah bagi nikmat besar pada dia, banyak nikmat. Jangan kita tertipu. Itu hanya nikmat dunia sahaja. Seperti mana yang hadis kata, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini syurga bagi orang mukmin dan neraka bagi orang kafir. Orang kafir ni apabila berada dalam dunia, semua yang dia ada atas dunia ni seperti syurga bagi dia. Maksudnya apabila dia dapat kekayaan, itu dianggap sebagai dia punya syurga. Kalau dia miskin, itulah syurga dia. Kalau dia apa, itulah syurga. Kalau dia sakit, itulah syurga dia. Sebab tu apabila seorang ulama yang kaya, seorang ulama sufi, dia kaya, satu hari dia ada kuda, dia naik kuda dengan pakaian cantik, ada kuda dan sebagainya. Maka apabila dia lalu ke perkampungan, jumpa dengan orang kafir. Orang kafir ni miskin. Orang kafir yang miskin, yang tak ada duit, makan pun tak boleh. Jadi apabila dia tengok orang Muslim, orang ulama ni kaya hebat, maka dia kata, kamu ni tidak beramal dengan hadis Nabi ke? Orang kafir tu kata. Dia tahu hadis Nabi. Dia kata apa? Nabi kamu kata dunia ni ialah penjara bagi orang Islam dan juga syurga bagi kafir. Sepatutnya aku orang kafir ni dapat syurga, dapat kemewahan. Kenapa kamu pula yang kaya, kamu dapat kemewahan? Maka ulama tu kata, apa yang kamu rasa hari ini dapat minum, walaupun dapat makan sekali sehari, walaupun dapat berteduh di atas bumbung yang rosak, itulah syurga kamu. Walaupun aku hari ini nampak kaya, inilah bagi aku penjara bagi aku, kerana aku tidak letakkan dalam hati aku. Ini menunjukkan bahawa walaupun dia orang kafir itu, dia miskin di atas dunia, itulah syurga dia. Kerana apa? Apabila dia meninggal nanti, dia tidak akan rasa satu pun kenikmatan walaupun sedikit. Orang kafir masa lebih teruk berbanding dengan dia duduk di atas dunia. Di atas dunia dia kena makan sekali sehari, tetapi apabila dia mati dalam keadaan kafir, dia dia tidak akan boleh makan walaupun sedikit pun. Walaupun di atas dunia dia boleh berteduh dengan tempat yang rosak, apabila dia mati dalam keadaan kafir, dia tidak boleh berteduh walaupun sedikit, bahkan dia kena bakar dalam neraka. Itulah bermaksud syurga bagi orang kafir dan juga penjara bagi orang mukmin. Adapun orang mukmin walaupun dapat kekayaan, dia hanya melihat kekayaan itu sebagai satu alat sahaja, bukan tujuan utama dia. Kalau Allah Ta'ala bagi, maka dia terima dengan bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Jadi itu Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim, bermaksud maha penyayang. Al-Mun'imun bidaqaiki anin ni'mi, iaitu yang memberi nikmat dengan sehalus-halus nikmat. Iaitu Ar-Rahim inilah nikmat bagi orang-orang yang beriman, dapat kenikmatan meluk Islam, dapat nikmat masuk syurga, dapat nikmat tazkiyatun nafsi, dapat nikmat kemanisan dalam iman, kemanisan dalam ibadah. Ini nikmat hanya dapat kepada orang yang terpilih sahaja. Allah Ta'ala hanya bagi kepada orang-orang yang tertentu. Di kalangan semua ramai umat Islam ini, Allah Ta'ala pilih
hanya beberapa sahaja yang memeluk Islam. Itu nikmat Ar-Rahim. Di kalangan orang Islam tu juga Allah Ta'ala pilih lagi siapa yang merasakan kenikmatan dalam ibadah. Tak semua orang Islam rasa nikmat dalam ibadah. Itu nikmat yang khusus lagi. Dan di dalam juga umat Islam tu juga Allah Ta'ala tak pilih semua yang mencapai tahap arif billah ataupun ma'rifatullah, kenal Allah dengan cara yang dengan zauq dan sebagainya. Itu nikmat yang lebih khusus lagi. Jadi nikmat inilah yang kita kena cari sebenarnya. Nikmat Ar-Rahim itu iaitu nikmat yang khusus, yang special yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang tertentu sahaja. Jadi bismillah di sini bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasih. Pemurah di situ bermaksud Allah yang memberi nikmat dengan segala nikmat yang macam kita tengok secara nikmat yang zahir ini, dan diberi kepada semua orang. Adapun Ar-Rahim Allah Ta'ala pilih kepada orang-orang yang tertentu. Seperti mana firman Allah SWT, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini juga di antara benda yang ditulis dalam Al-Quran, ayat yang ditulis dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala kata sesungguhnya surat itu daripada Sulaiman dan kandungannya dengan nama Allah SWT, nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini menunjukkan bahawa kitab ini menggunakan bismillah dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran seperti mana digunakan oleh ulama dahulu dan juga nabi-nabi terdahulu juga mengamalkan bismillah dalam tulisan mereka. Selain daripada itu, satu hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Khatib Al-Baghdadi menuliskan bahawa yang bermaksud setiap perkara yang berfaedah ataupun baik itu yang tidak dimulakan dengan bismillah maka ia terputus. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqwa. Dia kata setiap daripada benda-benda yang baik, orang Islam, kita orang Islam, apabila kita nak melakukan benda yang baik, benda-benda yang baiklah, bukan benda maksiat, benda-benda yang Allah Ta'ala larang, maka apabila dia mulakan benda tersebut dengan tidak ada bismillah, maka terputus. Maksud terputus di sini qalilul barakah, iaitu sikit berkat dia, kurang berkat. Nak naik kereta tanpa bismillah maka tak, kurang berkat dia. Nak pakai baju dengan tidak ada bismillah maka kurang berkat dia. Nak makan dengan tidak bismillah maka kurang berkat. Maka setiap kerja dia buat oleh orang Islam ini kena baca bismillah. Ini juga di antara membezakan kita dengan orang kafir. Orang kafir mereka nak buat benda tak ada bismillah. Maka apabila kita baca bismillah ni kadang-kadang orang boleh tahu dia ni baca bismillah. Orang Islam nak tulis pun kita tulis bismillahirrahmanirrahim, kita tulis. Nak turun daripada kereta dan sebagainya kita baca bismillah. Maka ini salah satu daripada hadis Nabi dan juga sunnah Nabi, sunnah para Nabi dahulu, baca bismillah sebelum daripada memulakan pekerjaan. Dan seterusnya, menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim dianjur menulis basmalah pada permulaan kitab. Maksudnya penulisan ia ditujukan kepada seorang kafir. Walaupun kitab itu pada permulaan kitab sekalipun ia dituju kepada seorang kafir, walaupun kitab itu kita tuju kepada orang kafir, maka disunatkan juga tulis bismillah. Sebab tu Nabi kita apabila dihantar surat kepada pembesar-pembesar yang kafir, dia tulis bismillah juga. Ada juga pembesar ni dia memijak, mengoyakkan surat ini, maka Allah Ta'ala bagi kepada dia balasan. Ini menunjukkan bahawa sunat jika kita tulis basmalah. Basmalah itu bermaksud bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dalam perbahasan basmalah terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian, iaitu lafaz Allah serta dua sifat yang mengiringi, iaitu Rahman Ar-Rahim. Kalimah Allah juga disebut lafzul jalalah menurut Iman Al-Bajuri. Lafzul jalalah wa huwa alamu ala zatihi ta'ala. Seperti mana yang kita dah jelas tadi lah. Itu seperti mana apa yang ditulis ini, seperti yang kita tulis tadi, yang kita huraikan tadi. Menurut Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, lafaz Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada. Seperti yang saya bagi tahu tadi. Nama bagi bismillah, nama bagi Allah itu
ismul lizati wajibul wujudi. Nama bagi Allah yang wajib ada. Yakni khas pada lafaz dan khas pada makna dia. Iaitu nama itu khas yang wujud kepada Allah dan juga makna juga khas yang kita tujukan kepada makna yang kita tuju itu. Berdasarkan takrifan yang dinyatakan di atas, maka maksud khas pada lafaz ialah kalimah Allah tersebut hanya terpakai untuk zatnya semata-mata, manakala khas pada makna pula bermaksud kalimah Allah tidak boleh diguna pakai maksud dan pengertian kepada yang lain selain Allah. Maka di sini ini perbahasan yang daripada perbahasan yang di luar daripada kita punya akidah lah, walaupun masih lagi dalam akidah, cuma dia hanya benda yang khilaf dan juga perbahasan yang huraian selepas daripada itu, yang dia kata apa, kalimah Allah SWT ni khas hanya untuk Allah sahaja. Maknanya nama dia itu tidak boleh kita guna untuk orang lain. Sebab itulah nama anak kita tak boleh letak nama Allah, melainkan kita kena letak Abdullah. Jadi kena letak nama anak kita ataupun nak letak apa-apa pun jangan guna nama Allah, kerana nama dia itu hanya tertentu khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang kita kata tadi, apabila sebut nama Allah ini terkandung dalam dia, mengandungi kalimah Allah itu dengan maksud dia, iaitu nama bagi zat yang mempunyai sifat kesempurnaan. Itu besarnya nama Allah. Sebab itulah ada zikir-zikir orang-orang tarikat ini dia hanya sebut Allah. Allah, 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 bermaksud apa? Dia menzahirkan maksud sebenar dalam hati dia. Bukannya hanya Allah itu hanya pada lafaz sahaja, tetapi makna dia itu bermaksud Allah Tuhan yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Jadi itu yang kita kena perhatikan. Bukan sekadar nama sahaja. Mungkin kalau nama kita hanya sekadar nama sahaja, kalau nama kita Muhammad, mungkin nama Muhammad sajalah. Muhammad itu siapa? Seorang lelaki yang berasal daripada negeri Sembilan, contoh. Jadi itu nama kita. Tapi Allah Ta'ala ni nama itu merujuk kepada satu zat yang hebat, satu zat yang diri zat dia tu mempunyai semua sifat sempurna. Maknanya kalau kita tahu semua sifat sempurna dalam kepala kita, itulah sifat yang ada kepada Allah. Sifat kaya, sifat berkuasa, sifat hidup, sifat mengetahui dan sebagainya itu termasuk dalam sifat-sifat Allah. Adapun kalau kita belajar sifat 20 ini, yang kita belajar 20 sifat yang akan datang ni, 20 sifat itu bukannya hanya 20 sifat ini sahaja. Jangan kita terkeliru. Belajar 20 sifat bermaksud Allah hanya ada 20 sifat. Tidak. 20 sifat itu ialah ijtihad daripada Imam Sanusi untuk kita faham tentang akidah. Belajar 20 sifat ini secara khusus untuk kita faham tentang akidah. Adapun sifat-sifat Allah Ta'ala secara hakikatnya ada banyak, tidak terkira banyak yang sifat Allah. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi last sekali, peringatan daripada sini berdasarkan kita Aqidatun Najim, pengarang membahagikan hukum membaca basmalah kepada 4 bahagian, iaitu wajib, haram, sunat dan makruh. Namun terdapat juga dalam kalangan fuqaha yang menambah hukum basmalah kepada 5 hukum, iaitu dengan menambah harus, sebut dalam kitab Syekh Imam Al-Bajuri. Jadi ketahuilah bahawa sesungguhnya ini apa yang terdapat dalam kitab Imam Al-Bajuri. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, buku yang saya pegang ini dia ialah syarah kepada Matan Umm Ibrahim. Kita belum masuk lagi Matan Umm Ibrahim, ini cuma syarah dia. Jadi saya baca syarah-syarah dia sikit dan hurai apa yang sesuai untuk kita huraikan, dan kita ikut dia punya step. Sebab apabila syarah ini, di atas dia akan tulis matan dia, maka di bawah dia ada syarah bagi matan tersebut. Maka di sini ialah syarah bagi bismillah tadi. Maka dia kata ada tempat-tempat yang disunatkan untuk tempat-tempat bahagian hukum yang 4 tadi itu di dalam kehidupan kita dalam baca bismillah. Ada 5 hukum. Yang pertama dia kata wajib,
haram, sunat dan juga makruh, ditambah lagi satu iaitu harus. Apa Imam Majuri kata, ketahuilah bahawa sungguhnya sunat membaca basmalah dalam apa jua keadaan sekira-kiranya keadaan itu memberi keutamaan oleh syarak berdasarkan hadis yang diterdahulu. Maka seperti mana kita baca tadi hadis kullu amrin zibalin tadi, yang makna bermaksud setiap pekerjaan yang baik tidak dimulakan bismillah maka dia terputus. Maka di sini sunat membaca bismillah di dalam semua keadaan. Tapi keadaan itu mestilah keadaan yang dia kata apa? Keadaan yang keutamaan oleh syarak. Benda-benda yang keji dan sebagainya tak boleh dah. Kita nak isap rokok dia baca bismillah. Jadi dia tengok rokok tu, hisap rokok tu hukum dia apa. Kita nak apa? Nak main judi, bismillah. Jadi tak boleh. Kerana benda itu haram. Baca bismillah tidak kena dengan tempat. Kita nak apa? Kita nak mempengurusikan majlis maksiat, kita baca bismillah. Jadi tak kena dengan tempat. Yang disunatkan di sini ialah keadaan yang mengikuti syarak, iaitu keadaan terbaik, maka baiklah baca bismillah. Jadi ia diharamkan ke atas perkara yang haram secara asalnya, seperti minum arak. Maka minum arak ni haram. Baca bismillah ketika nak minum arak haram. 2 kali haram di situ. Baca bismillah itu haram, minum arak itu haram, tentu haram. Dia tak boleh baca bismillah waktu itu. Dan juga selain daripada itu, dia makruh ke atas perkara yang makruh. Seperti rokok tadi, ada hukum yang makruh, ada hukum yang haram, ikut ijtihad masing-masing. Jadi ada, apabila kita ijtihad benda itu makruh, maka bismillah membaca benda bismillah, baca bismillah dalam keadaan membuat amalan makruh, maka juga makruh. Jadi baik. Kemudian dan makruh ke atas perkara yang makruh pada asalnya, sama jugalah. Namun bagi perkara yang termasuk dalam kategori haram yang mendatang, seperti berwuduk dengan menggunakan air yang dirampas, dan makruh yang mendatang seperti makan bawang, maka dalam 2 keadaan ini sunat juga baca bismillah. Adapun benda-benda yang apa kita panggil benda yang makruh, haram yang mendatang itu disunatkan juga baca bismillah. Wajib membaca bismillah ketika solat, kerana bismillah itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita sebagai mazhab Syafi'i berpegang bahawa bismillah salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Itu kita tahu bahawa Al-Fatihah ni 7 ayat. Maka Imam Syafi'i kata bismillah itu ayat yang pertama. Sebab itulah kalau imam-imam kita di Malaysia dan yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, dia akan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim secara jahar, dan dia baca Al-Fatihah. Adapun ulama-ulama ataupun imam-imam yang berada di luar daripada Malaysia seperti di Arab Saudi, mereka tak baca bismillah. Dan kita bersangka baik, mudah-mudahan dia baca bismillah secara perlahan. Ada juga yang baca bismillah secara perlahan, bismillahirrahmanirrahim, barulah alhamdulillah tu dibaca dengan jelas. Jadi Imam Syafi'i wajib baca Al-Fatihah tu dengan adanya bismillah. Ini bab bismillah. Maka berlakulah dalam bismillah itu tersebut 4 hukum yang terdahulu dan berbaki satu hukum, iaitu hukum harus. Terdapat satu pendapat yang mengatakan bismillah itu diharuskan terhadap perkara yang harus, yang tiada kemuliaan pada perkara tersebut, seperti memindah barang-barang keperluan dari satu tempat ke tempat lain. Maka dengan itu jadilah hukum membaca bismillah. Itu 5. Jadi hukum yang kita baca tadi, bismillah ni dia sama juga dengan hukum lain. Dia ada 5 hukum ke atas dia. Maka apabila perbuatan yang kita nak buat itu benda wajib, maka apabila kita nak buat perkara yang sunat, maka benda tersebut juga dikira sunat. Kalau perkara tersebut harus, kita diharuskan juga baca. Hukum dia juga harus baca. Apabila benda tersebut haram, maka haram juga baca bismillah itu. Makruh pun sama juga makruh. Jadi itu hukum kepada bismillah. Yang wajib tadi, di antara wajibnya ialah baca bismillah ketika solat. Itu wajib. Wajib baca. Apabila kita tak baca bismillah di dalam Al-Fatihah, maka solat kita itu tidak sah di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik.
Secara kesimpulannya, kalimah Allah itu hanya layak bagi Allah dari sudut lafaz dan makna. Maka makhluk Allah SWT tidak boleh menggunakan kalimah Allah tersebut sama ada dalam bentuk, nama atau maksudnya. Jadi ini yang kita kena faham. Apa yang kita terangkan tadi ialah Allah SWT itu mempunyai nama. Allah Ta'ala itu bermaksud bahawa satu nama bagi zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Jadi nama Allah Ta'ala itu sendiri khusus untuk Allah, untuk zat yang mempunyai sifat kesempurnaan. Maka kita sebagai hamba dia diharamkan mengguna nama dia itu untuk benda-benda lain. Maksudnya nak letak nama anak ke ataupun bentuk-bentuk ataupun nak bentuk nama dan sebagainya, maka tak boleh nak letak nama Allah. Melainkan kalau letak nama tu, letaklah nama Abdul di hadapan dia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari segi sudut baca bismillah. Baca bismillah ini ada hukum dia. Kan? Jadi hukum dia itu kita kena tengok dengan teliti. Dan di antara sunnah juga membaca bismillah ini, di antara sunnah yang dibuat oleh Nabi, seperti mana Nabi tulis dalam buku-buku, dalam penulisan dia, dalam surat-surat kerajaan dihantar kepada kerajaan luar daripada Islam, dia juga menggunakan bismillah. Ini menunjukkan bahawa bismillah salah satu daripada sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga hukum-hukum yang kita ketahui tadi ialah hukum yang terdapat dalam bacanya bismillah. Jadi inilah kenapa Imam As-Sanusi meletakkan bacaan ataupun permulaan kitab dia ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka selepas daripada ni mungkin kita akan boleh melihat masuk kepada konten yang sebenarnya, iaitu bagaimana permulaan kitab ini dia akan memulakan dengan perbahasan ilmu akal atau hukum akal. Yang hukum akal ni ada hukum wajib bagi akal, mustahil bagi akal, harus bagi akal. Itu hukum akal. Jadi diletakkan permulaan hukum akal di dalam perbahasan kitab Matal Umurahim ini kerana pentingnya hukum akal ini untuk kita faham tentang sifat 20 yang kita nak belajar lepas ni. Jadi apabila kita tak faham hukum akal itu macam mana, maka kita tidak boleh faham tentang sifat 20, dalil-dalil yang kita nak bawa itu. Jadi kita kena faham apa itu maksud wajib bagi akal, apa itu maksud mustahil bagi akal, apa itu maksud harus bagi akal. Jadi apabila dah faham yang tu, barulah kita boleh bahaskan tentang sifat Allah yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Itu insya-Allah yang kita boleh bahaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi secara kesimpulannya pada malam ini ialah kitab Matan al-Mubarrahim ini salah satu daripada kitab yang ijtihadkan oleh Imam As-Sanusi, dikarang oleh Imam Sanusi dengan membawa ijtihad sifat 20, dan juga sumbangan kitab ini kepada umat Islam begitu besar sehingga kita sendiri pun dapat mempelajari sifat 20 hasil daripada tulisan ulama-ulama Jawi terutamanya, dan juga masuk ke dalam institusi pengajian kita. Maka hari ini kita menggunakan syarahan kitab Matan al-Mubarrahim ini supaya diharapkan supaya kita dapat memahami ilmu akidah seperti mana yang tuan kitab dia tulis, kita faham apa yang dia tulis, dan juga dengan bantuan daripada syarah-syarah yang kita tengok lepas ni, diharapkan apa yang kita belajar ni dapat menambahkan keimanan kita dan juga dapat mencerahkan hati kita, dan juga dapat juga kita membezakan di antara akidah yang batil dan juga akidah yang sesat. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya untuk malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang salah dan juga yang tidak patutnya itu datang daripada saya sendiri. Yang kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun. Jadi kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.